Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Biyassir wa la tu'assir rabbi tamamul khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah kita dapat mentaati segala perintah Allah taala dan kita dapat meninggalkan segala larangan Allah taala dan mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan semua yang menonton kuliah pada kali ini, insya-Allah kita menyambung kuliah bulanan kita, iaitu untuk jemaah Surau An-Nur Taman Dagang, yang mana kuliah kita menggunakan kitab Ayyuhal Walad, yang bermaksud wahai anakku yang tercinta. Baik, kita terus ke dalam kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin, iaitu kita membicarakan 8 wasiat daripada Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Jadi kita telah membacanya telah lepas, iaitu kita telah baca pada pengajian yang lepas, iaitu 6 wasiat Imam Hatim rahimahullah ta'ala. Pada kuliah kali ini kita sambung faedah yang ke-7, nasihat yang ke-7 daripada Imam Hatim rahimahullah ta'ala. Baik, faedah yang ke-7, sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaganya untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Dan terkadang dia terpaksa mengambil syubhah dan yang haram. Dia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha. Surah Hud ayat yang ke-6, yang bermaksud dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Baik, wasiat yang ke-7 ni, kata Imam Hatim rahimahullah ta'ala, dia melihat setiap orang bersungguh berusaha untuk apa? Untuk mencari makan, untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari income, pendapatan dalam kehidupan ini. Dan kadang-kadang manusia tidak lagi ambil peduli. Dia tidak peduli rezeki yang dia dapat itu sama ada daripada yang syubhah atau daripada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia dah tak peduli dah. Dia hanya fikir dia nak dapat duit, dia nak ada income, pendapatan dalam hidup dia, untuk kelangsungan hidup dia. Jadi manusia ni kadang haram ke, syubhah ke, dia dah tak peduli. Semua dia ambil janji, masuk poket dia janji, dia ada duit, jadi dia dapat duit. Jadi kita sebagai umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kita berbeza dengan orang kafir. Orang kafir yang haram, yang syubhah
semua diambil. Tetapi kita orang Islam, kita tidak boleh mengambil yang haram, tidak boleh mengambil duit dari sumber yang haram, sumber yang syubhat. Dan juga kita manusia ni kadang-kadang terpaksa menjual harga diri dia, menjual maruah dia. Kadang-kadang sampai terpaksa menggadaikan agama je untuk sesuap nasi untuk dunia yang sementara ni. Jadi kata Imam Hatim rahimahullah ta'ala, dia melihat manusia ni dalam mencari rezeki tidak lagi peduli dengan rezeki itu sama ada daripada sumber syubhah ataupun haram. Dia dah tak peduli, janji dia dapat duit. Maka kata Imam Hatim rahimahullah ta'ala, beliau memikirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud tidak ada dan tidak ada daripada sesuatu yang melata di atas bumi. Semua makhluk yang berjalan di atas bumi ini melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Seluruh makhluk yang hidup di atas muka bumi ini telah pun dijamin rezekinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik manusia, baik binatang, baik jin, semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi mana kita hidup, Allah jamin rezeki kita. Kita orang Islam ni kena yakin bahawa rezeki ni telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kita berusaha, kita pergi kerja, kita usaha, berikhtiar untuk kita dapat duit, untuk kita dapat gaji, alam dan sebagainya. Dan pekerjaan, pelbagai pekerjaan yang ada, sama ada dia makan gaji, sama ada dia berniaga dan sebagainya, bisnes, macam-macam cara untuk cari duit. Cuma yang paling penting adalah pastikan duit yang kita dapat, rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal kerana duit yang kita dapat itu, pendapatan yang kita dapat itu, kita nak berikan nafkah, kita nak bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak kita. Baik. Maka yakinlah bahawa rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya, kita yakin rezeki telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Yang keduanya, kita berusaha, berikhtiar mencari rezeki. Maknanya kita yakin bahawa rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ni bimbang, risau, terlalu bimbang, terlalu risau sehingga kan terjejas kesihatan kita. Ada orang dia terlalu memikirkan, dia dah ada kedai, contohnya restoran, dia dah ada satu restoran, kemudian dia memikirkan bagaimana cara dia nak buka lagi satu restoran. Maknanya di situ ada sifat tamak. Dia melihat orang lain kedai mungkin jauh lebih besar, pekerja lagi ramai, keuntungan lagi banyak. Jadi dalam dia mengejar tu, mungkin dia berhutang, mungkin dia pelaburan pada perniagaan dia itu merugikan dia dan sebagainya. Akhirnya
dia ini jatuh sakit. Mungkin terlalu banyak berfikir, stres yang terlalu berlebihan, mungkin kena darah tinggi dan sebagainya. Maka jangan sampai kita ni memikirkan duit, memikirkan rezeki ni sehingga kan kita ni seolah-olah seperti tidak yakin dengan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu yang pertama yang paling penting adalah yakin rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita berusaha, kita bekerja. Dalam hidup ini semua disebut apa? Kasta. Manusia ni tidak sama. Ada yang lebih, ada yang kurang. Dan orang yang kaya, bila mana orang yang miskin melihat kepada orang yang kaya, maka orang yang miskin akan kata, kalaulah saya dapat duit, harta sebanyak orang tersebut, dan dia menyangka bahawa kalau dengan duit yang banyak dia akan bahagia. Sedangkan ada orang yang kaya tetapi dia tidak bahagia, kerana kurniaan Allah Ta'ala ni, rezeki ni bukan hanya pada wang ringgit sahaja. Ada orang yang kaya, duitnya banyak, pangkatnya besar, tetapi dia tidak bahagia. Anak dia derhaka, isteri dia melawan cakap dia, isteri dia tidak taat kepada dia dan sebagainya. Maka seseorang yang kaya belum tentu lagi dia bahagia. Kadang-kadang orang yang susah, miskin itu lebih bahagia, lebih tenang. Dalam hidup kita ni apa yang paling penting adalah sakinah, ketenangan. Kita duit banyak, pangkat besar, gaji besar, tetapi jiwa tak tenang. Jiwa tak tenang. Mana lebih baik? Mana lebih kita pilih? Kita ada harta yang banyak tapi hidup kita tak tenang, kerana perompak, orang nak pecah rumah tu sentiasa menunggu je peluang untuk merompak, mengambil duit harta kita. Duit banyak tetapi tak tenang, berbanding dengan orang yang miskin, susah, duit tak banyak tetapi jiwa tenang, makan nasi lauk seadanya, ada isteri yang taat, ada anak yang soleh dan solehah. Itu merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rezeki ni bukan wang ringgit, harta dunia semata-mata. Kerana kita orang Islam ni yakin adanya keberkatan dalam rezeki yang sikit, turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang banyak tidak berkat, tak guna. Kita nak harta yang sikit tapi berkat. Kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada kita harta yang banyak, mana jangan harta yang banyak dengan kekayaan, kita tidak sombong, kita bersedekah, kita tolong orang, maka rezeki kita itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah Ta'ala dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kata Imam Hatim rahimahullah ta'ala, bila mana dia tadabbur ayat Allah Ta'ala ni, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah seluruh makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka dia yakin rezeki dia ni di dalam genggaman Allah Ta'ala,
Dia dah yakin bahawa Allah jamin rezeki dia, lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya, dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya. Ini martabat, maqam keimanan lah, tahap iman orang soleh. Imam Hatim rahimahullah ta'ala ni dia kata, kerana itu dia disebabkan ya rezeki itu telah dijamin oleh Allah Ta'ala, jadi dia hanya menyibukkan diri dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak sibuk dah dengan dunia, dengan mencari duit, mencari harta dunia ni, kerana dia yakin bahawa rezeki telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi kita kena ingat bahawa bukan bermaksud kita menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah sehinggakan kita melupakan mencari rezeki di dunia ni. Firman Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagian dunia. Jadi orang yang normal lah, pertengahan, bekerja, mencari rezeki, beribadah, maknanya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah, kita laksanakan segala perintah Allah Ta'ala, kita tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya bukan bermaksud tinggalkan dunia ni, tak peduli langsung, tak. Seseorang yang dia dah bekerja, dia ada perniagaan, dia bekerja, ada gaji bulanan, allowance dan sebagainya, tak perlu dah dia meninggalkan, dia berhenti kerja, tak perlu. Tapi kalau dia nak berhenti kerja juga, dia dah ada simpanan yang banyak, mungkin berpuluh ribu, ratus ribu, maka untuk dia bagi nafkah kepada ahli keluarga dia boleh bagi, tak ada masalah. Jangan terlalu kita sebut ta'assub, fana sebagainya, berhenti kerja, tak pergi i'tikaf masjid saja, tak pergi orang kata jihad fisabilillah ke, pergi keluar dakwah ke dan sebagainya. Jadilah orang yang pertengahan, orang yang normal. Maknanya bekerja, beribadah, maknanya jangan kita buat sesuatu yang menimbulkan fitnah. Kita menimbulkan fitnah, menjadikan ianya fitnah. Contoh, seseorang dah bekerja, tiba-tiba dia berhenti kerja, maka ahli keluarga dia, orang sekeliling dia akan kata, dia ni tak betul ni. Elok-elok ada gaji, elok-elok ada perniagaan, dia tinggalkan, dia bagi orang perniagaan dia berhenti kerja. Dia ni tak peduli dengan dunia, apa nak jadi ni. Jadi fitnah. Jadi orang yang pertengah, orang yang normal lah. Kerja macam biasa, masuk je waktu solat. Sebulan sekali kalau nak iktikaf masjid, nak iktikaf 2 malam, 3 malam, tak ada masalah. Jadi orang yang biasa. Kita hidup di akhir zaman ni, zaman penuh dengan fitnah ni, maka kita jangan buka pintu-pintu fitnah. Jangan buka, kita tutup. Kalau ada sangkaan-sangkaan orang dengan kerja buat kita yang tak betul, ataupun kita tak sedar, kita jelaskan. Jadi supaya fitnah itu tak ada. Baik kerja macam biasa, bekerja dan beribadah pada Allah. Berbezalah kita dengan orang soleh. Mereka ni tahap iman mereka, darjat mereka tak sama dengan kita. Kalau dia kata dia hanya nak menyibukkan diri dia hanya dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, itu maqam dia, itu darjat dia. Tengok kisah ibu pada Nabi Isa AS, Maryam, yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dia hanya beribadah. Kemudian
untuk dia makan, dia goncangkan pokok kurma tu, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusakit alaiki rutuban janiyah. Mana dia ada usaha juga di situ dengan dia menggoncangkan pokok tu, pokok kurma tu jatuh buah dia makan. Dia goncang pokok jatuh buah dia makan. Maka dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mihrab itu maknanya keistimewaan, kelebihan ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, itu Maryam yang diridai oleh Allah Taala radhiyallahu anha. Baik. Maka kata Imam Hatim rahimahullah taala, aku dah tak berharap selain daripada Allah Taala. Maknanya dia hanya berharap, bergantung hanya kepada Allah SWT. Ini keyakinan mereka-mereka yang hebat, keimanan mereka, keyakinan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ni jadilah orang yang di pertengahan. Khairal umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Baik. Faedah yang ke-8, iaitu wasiat yang ke-8, sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki suatu yang menjadi pegangannya. Dalam hidup ni, manusia ni dia akan menjadikan sesuatu tu dia berpegang betul dengannya. Dia pegang betul. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangan. Pegangan ni maksud dia yakinlah. Ada orang dia yakin dengan duit. Dia pegang betul duit. Kalau tak ada duit, kita nak makan apa? Makan pasir, makan rumput. Kita biasalah, contohnya kita dah pokai lah, duit tak ada ni, nak makan apa? Padahal kat rumah kita ada lagi beras, masak nasi, ada ikan bilis, ada telur goreng, ada kicap, boleh lagi makan. Jadi maksud yang kita cakap duit tak ada, nak makan apa? Maksudnya nak makan yang sedap-sedap ni tak mampulah. Contoh nak makan ikan siakap 3 rasa ke, nak makan chicken chop ke, nak makan nasi Arab ke, makan tu masih boleh makan, ada makanan. Tapi kita cakap apa? Duit tak ada, nak makan apa? Aku tak dapat makan lah, duit tak ada. Maknanya jangan kita yakin dengan wang ringgit. Memang duit itulah untuk kita nak membeli, nak beli apa-apa, nak beli kena pakai duit. Tapi jangan sampai kita ni betul-betul pegang dengan duit. Duit je, dalam kepala ni tak ada benda lain, duit je. Maknanya kita kena yakin juga, kita kena yakin kepada Allah SWT. Maknanya tawakal kepada Allah Taala. Tak salah pegang duit tu, tak salah. Bukan salah, bukan menjadi kesalahan orang yang ada banyak duit, orang yang suka pada duit. Tapi yang jadi masalah kerana dia betul-betul yakin, dia betul-betul pegang dengan duit. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangan, dan yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan. Ada orang dia berpegang betul dengan harta, dia berpegang betul dengan kerajaan. Ini gila jawatan pula. Dia ni kalau tak ada jawatan ni tak senang duduk. Dia mesti kena ada jawatan. Dia mesti nak kena ada harta yang banyak. Kalau harta sikit, dia tak puas. Dia tak syukur pada Allah. Kalau tak ada jawatan ni, dia tak boleh. Dia berpegang, pegangan dia adalah jawatan dan juga harta. Dan ada pula orang yang menjadikan kemahiran dan atau pekerjaan sebagai pegangan. Ada orang ni dia mahir dengan sesuatu,
Apa yang kemahiran dia apa? Dia pegang betul kemahiran dia. Kemudian seseorang yang ada pekerjaan, dia pegang betul pekerjaan dia. Ya, maknanya kita kena yakin, kita kena tawakal ni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tanamkan dalam hati kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangannya. Ada orang dia yakin dengan orang lain. Mungkin orang tu kaya, mungkin orang tu berjawatan, mungkin orang tu ada kelebihan dalam dari segi dunia ini, maka dia ini betul-betul mengharap, betul-betul berpegang dengan orang tersebut. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Sebab itu penting memikirkan firman Allah Ta'ala, tadabbur Al-Quran itu, memahami makna dia, tafsirannya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Maksudnya sesiapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pasti akan mencukupkannya. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Kita tawakal pada Allah, Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan keperluan-keperluan kita. Baik itu dalam doa, kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, cukupkanlah rezekiku. Kita bukan nak jadi jutawan, kita bukan nak jadi kaya raya. Kalau kita nak jadi kaya raya, kita jadi penderma, orang yang pemurah tak apa. Kita takut kita jadi orang kaya, jadi kedekut pula. Sebelum kita kaya, kita kata, kalau saya ada duit banyak lah, saya nak bersedekah lah. Itu percakapan itu yang dia cakap sebelum dia jadi kaya. Lepas dia jadi kaya, jadi orang yang sombong pula. Bila jadi kaya, tengok orang susah, orang miskin datang minta duit dengan dia, dia cakap, kerjalah, saya pun kerja nak dapatkan duit. Jadi sebelum kaya dengan selepas kaya, ada orang yang dia sebelum kaya dia rendah diri, dia tak sombong. Bila dia jadi kaya pun dia tetap juga tak sombong, merendahkan diri, pemurah. Tapi tak ada orang sebelum kaya tak sombong, lepas kaya masya-Allah punyalah sombong, punyalah kedekut. Baik, jadi kita tawakal pada Allah, Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita, keperluan kita, yakinlah Allah Ta'ala akan cukupkan. Berpeganglah, yakinlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusannya. Maknanya Allah yang cukupkan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyampaikan, yang memberi, yang mengkabulkan, yang menjadikan sesuatu itu kenyataan, yang maknanya kita dapat itu siapa yang? Allah SWT yang beri. Allah Ta'ala cukupkan dan Allah Ta'ala selesaikan segala urusan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu qadar yang telah ditentukan. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Allah hanyalah menerima, redha dan syukur kepada Allah Taala. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mencukupkan akan daku, dan Allah Ta'ala itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri. Jadi tawakal kepada Allah, Allah Ta'ala cukupkan, Allah Ta'ala berikan. Maka kepada Allah lah sebaik-baik tempat kita tawakal dan
berserah diri kepada Allah. Lalu Imam Syaqiq Al-Balkhi berkata kepada Imam Hatim Al-Asam. Imam Syaqiq ni guru kepada Imam Hatim Al-Asam. Semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Kata Imam Syaqiq kepada Imam Hatim, semoga Allah memberi taufik kepadamu. Kata Imam Syaqiq rahimahullah ta'ala, sesungguhnya aku telah membaca Taurat, Injil, Zabur. Imam Syaqiq ni dia telah baca kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur dan juga Al-Quran. Maka aku mendapati isi keempat-empat kitab ini adalah beredar pada membahas 8 masalah yang telah engkau sebutkan tadi. Kata Imam Syaqiq kepada Imam Hatim rahimahullahu ta'ala, kata Imam Syaqiq, aku telah baca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga Al-Quran, dan aku dapati keempat-empat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada para Rasul alaihi salam. Keempat-empat kitab ini dia kandungan dia membahaskan masalah yang terdapat dalam 8 wasiat yang disebutkan oleh Imam Hatim rahimahullahu ta'ala. Dan sesiapa yang beramal dengannya, maknanya beramal dengan isi kandungan keempat-empat kitab ini, kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran Karim, siapa yang beramal dengan isi kandungan 4 kitab ini, maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi. Kita hari ini hidup di akhir zaman. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, adalah Al-Quranul Karim. Dan apabila kita mengamalkan ke-8 wasiat, siapa yang beramal dengan 8 wasiat Imam Hatim ini, maka sebenarnya dia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran. Dalam kitab Taurat dan Injil terkandung di dalamnya antaranya iaitu menyebut tentang seorang nabi di akhir zaman akan diutuskan oleh Allah SWT, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Cukuplah sekadar itu untuk kuliah pada kali ini. Yang baik daripada Allah SWT, salah silap daripada kekurangan ilmu saya, kejahilan saya, kelemahan saya mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Saya minta maaf dengan tuan-tuan, puan-puan semua yang menonton kuliah pada kali ini. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.